Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah sempena bulan kemerdekaan tahun ini. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jualah kita dapat meneruskan kemerdekaan selama 63 tahun. Baik tuan-tuan, pertama sekali, terima kasih kerana sudi lagi mengunjungi Jom Kongsi Yang Baik-Baik channel. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat atas perkongsian yang saya berikan dalam channel ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dan yang penting sekali, tegur-tegurlah saya di mana ada kesalahan dan kesilapan. Mudah-mudahan sama-sama kita mengingati antara satu sama lain, insya-Allah. Baik tuan-tuan, hari ini saya berpakaian Melayu sebelengkap dengan sampingnya. Tak nampaklah samping nak tunjuk kat bawah ni, kan? Okey, ni tengkolok yang saya pakai. Tengkolok ni diberi nama Naga Belabuh. Ni Naga Belabuh. Okey, ni Naga Belabuh. Baju Melayu saya pakai ada 5 butang di sini. Kalau yang membaca buku, kita faham apa maksud 5 butang di sini, kenapa ada poket di atas ni dan 2 di bawah tu, kan? Baik, ini merupakan pakaian tradisional. Pakaian tradisional orang Melayu pada zaman dahulu, tetapi tidaklah sempurna macam ni. Cukup sekadar baju seperti baju silat, tengkolok yang dibelit dengan menggunakan kain pelekat, kain biasa tu, dan juga seluar silat macam seperti pencak silat tu lah. Okey, kemudian kalau di peringkat atasan, golongan-golongan yang lebih berada, mereka akan memakai pakaian yang lebih cantik lagi, lebih indah lagi. Okey, dari zaman ke zaman dia akan berubah-ubah sehingga sekarang ni kita nampak sedikit moden, baju Melayu dah banyak-banyak berubah. Baik tuan-tuan, itu bukan yang isu saya nak cerita pada hari ini. Isunya adalah merdeka. 63 tahun Malaysia ni dah merdeka. Tetapi persoalannya, adakah negara kita telah merdeka sepenuhnya di zaman sekarang? Okay, adakah negara kita telah merdeka di zaman sekarang? Tuan-tuan jawab. Baik, saya cuma nak bagi sedikit gambaran. Di saat ini tuan-tuan, di ketika ini tuan-tuan, anak-anak kita, adakah mereka telah merdeka sepenuhnya daripada dijajah oleh bangsa luar, bangsa asing lah? Ada? Tidak? Baik, jika kita lihat sekarang, terlalu sedih kerana teknologi yang kita pakai ni telah disalahgunakan. Jadi jika kita lihat yang sebenar-benarnya, mereka yang tidak menggunakan atau mengambil manfaat daripada penggunaan teknologi ini, jika dilihat, anak-anak kita ni telah dijajah. Betapa mudahnya bangsa kita ni, bangsa Melayu ni dijajah. Bukan kata penggunaan teknologi ni tak bagus. Bagus, baik. Ada manfaatnya jika kita gunakan dengan sebaik mungkin. Contohnya apa yang saya buat hari ni lah. Kita berkongsi pendapat, pandangan dan idea-idea yang baik untuk dikongsikan bersama-sama dan mengambil manfaatnya. Tetapi malangnya anak-anak muda kita yang sekarang, bukan semua, sekarang yang terlajak, yang terbabas, yang tiada bimbingan, pemerhatian, pemantauan dan sebagainya. Mereka ni bebas menggunakan teknologi dan tiada sempadan maklumat mereka dapat tanpa kawalan. Itu yang dikatakan pemikiran mereka telah dijajah oleh bangsa luar. Pemikiran yang menuntut sesuatu benda yang tidak memberi manfaat kepada mereka sendiri dan juga keluarga, seterusnya kepada negara. Banyak tuan-tuan, kalau kita nak huraikan dalam video ni terlalu banyak. Okey, yang paling mudah kita lihat penggunaan ataupun penggunaan aplikasi TikTok. Apa yang dilihat, TikTok ni membawa kesan yang sangat buruk. Kan, sangat buruk. Memperagakan tubuh badan, membuat sesuatu yang sangat di luar kebiasaan sebagai orang Melayu, sebagai orang Asia yang penuh dengan adab sopan. Kan? Kita terikut-ikut dengan budaya kebebasan yang melampau.
Memang kita menuntut hak merdeka ataupun bebas, tetapi kebebasan yang melampau juga tidak menjadikan seseorang itu lebih baik, malah lebih buruk, menjerumus kepada sesuatu benda atau perkara yang lebih tidak baik, kan? Itu satu. Kemudian kalau kita lihat WeChat ni sedia maklum tuan-tuan, saya mendapat maklumat daripada rakan-rakan saya, dan juga saya pernah berada di satu tempat bandar yang besar. WeChat ni memudahkan anak muda untuk melampiaskan nafsu serakah. Begitu mudahnya maruah diri dijual beli begitu saja, mudah. Bukan kata di peringkat golongan tua, mungkin di antara mereka yang secara fizikalnya terus menerus berada di luar sana menjual tubuh badan, minta maaf cakap, tetapi anak muda sekarang dia lebih bijak. Dia hanya menggunakan gadget, berada di rumah, di dalam bilik tanpa pengawasan, membuat temu janji dan perjanjian dia laksanakan. Allahu Akbar. Kita lihat walaupun negara telah merdeka selama 63 tahun, tetapi pemikiran anak muda kita masih lagi dijajah sebenarnya. Minta maaf cakap, saya tidak kata kepada anak-anak tuan-tuan yang sedang mendengar, melihat video ini, tetapi kita melihat permasalahan yang telah berlaku berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan laporan-laporan, berdasarkan sahabat-sahabat saya yang berada di bandar sana. Mereka bercerita berkenaan dengan perkara-perkara ini, berkenaan dengan masalah ini. Jadi video ini bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi kita mengingatkan, berpesan-pesan antara satu sama lain. Yang mana ada anak-anak, beri perhatian sebaik mungkin, jaga anak sebaik mungkin. Kita pantau anak-anak kita. Teknologi kita tak boleh tinggal, ya betul, tetapi kita pantau sebaik mungkin. Baik, itu satu perkara dari segi penjajahan pemikiran. Dan yang paling besar, yang paling penting untuk seorang manusia, terutamanya yang beragama Islam, kita perlu bebas daripada dijajah oleh syaitan. Oleh syaitan. Okey. Apa yang kita dijajahnya? Sudah pastilah nafsu dan pelbagai lagi cerita-cerita yang menarik yang dijajakan, yang dibisik kepada telinga kita. Tambah-tambah di dunia yang serba canggih, serba moden ini, dia akan bisikkan sesuatu yang lebih menarik, menjanjikan pulangan yang lumayan untuk manusia, supaya kita meninggalkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik tuan-tuan, tak nak cakap panjang, kita bebaskan diri kita daripada dijajah oleh syaitan dan juga pemikiran yang tidak baik untuk diri kita, keluarga kita, negara kita dan seluruh manusia di bumi ini. Okey? Sebagai orang Islam, kita perlu bebaskan daripada penjajahan oleh syaitan ke dalam fikiran kita, ke dalam diri kita. Kita tingkatkan keimanan supaya kita tidak lagi dijajah oleh syaitan, tetapi kita mengikut panduan-panduan dan ajaran yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itu yang paling penting. Sebab manusia yang belum bebas daripada dijajah oleh syaitan adalah manusia yang paling rugi. Manusia yang bebas daripada gangguan syaitan, daripada bisikan syaitan, adalah manusia yang paling bahagia. Tuan-tuan, saya teringat satu cerita. Jika saya salah betulkan, tapak kaki Sayyidina Umar Al-Khattab, syaitan tak ingin nak lalu pun, takut nak lalu. Bau tapak kaki Umar pun syaitan takut. Allahu Akbar. Betapa hebatnya Umar ni, sehingga syaitan tak boleh nak jajah dia, tak boleh langsung nak jajah dia. Jajah yang paling sekecil-kecil ni adalah riak pun tuan. Cik je. Bila kita dipuji, kita akan rasa riak. Bila kita rasa kita hebat, kita berilmu, kita akan riak. Bila kita rasa kita kuat beribadat, kita akan rasa kita riak. Maksudnya kita tak bebas lagi daripada dijajah oleh syaitan. Okey? Cuba berdoa, sentiasa berdoa dan berusaha sebaik mungkin supaya kita bebas daripada dijajah oleh syaitan. Okey? Sekadar itu saja tuan-tuan. Ingat, merdeka tahun ini kita perbetulkan lagi kita punya keimanan, kita pelihara kita punya keimanan,
dan kita tingkat lagi kita punya keimanan supaya kita benar-benar merdeka daripada syaitan. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.